li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amma ba'd, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan ruang dan peluang untuk kita berada di rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan diberikan segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok biidznillah. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana Imam Nawawi himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Kita faham 42 buah hadis ini, mudah-mudahan kita faham agama kita dengan baik. Kita sampai muka surat berapa ni? 13, 12, nombor 18 kan? Muka surat 12 masih lagi hadis berkenaan dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis berkaitan dengan niat. Nombor muka surat 12, nombor 18. Niat yang baik tidak menghalalkan perbuatan yang tidak baik. Ianya diungkapkan juga sebagai al-ghayatu la tubarrir al-wasilata. Tujuan tidak menjustifikasikan wasilah ataupun medium. Maksudnya kalau niat kita itu niat yang baik, kita kena pastikan juga cara untuk mencapai niat yang baik itu adalah cara yang betul. Mana kalau niat tu baik dibuat dengan cara yang tak baik, maka dia jadi tak betul. Lepas tu dalam Islam ni kalau bincang-bincang lah kita ada 42 hadis kan. Kalau nak di zoom lagi kecil lagi, 2 hadis je nah. 2 hadis je. Hadis ni innamal a'malu binniyat, lagi satu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Hadis yang pertama ni berkenaan niat, hadis yang kedua tadi berkaitan dengan cara. Jadi dalam Islam ni tujuan niat mesti betul, kemudian cara pun mesti betul. Barulah dia jadi betul. Kalau salah satu tak betul, dia tak betul. Niat betul nak sedekah, tapi cara nak dapat duit sedekah tu curi. Oh tak jadi. Dapat pahala tak? Nak dapat pahala apa kan? Boleh lah ada niat nak buat baik tu dapat pahala, tapi dia sedekah dengan duit haram tu boleh pahala? Tak ada. Sama juga bila cara betul tapi niat tak betul. Cara cari duit tu betul dah, kerja halal. Orang kerja 8 sampai 5, dia 8 sampai 7 ataupun 8 sampai 8, lebih 3 jam. Halal sungguh. Tapi bila dia sedekah ria, boleh pahala tak? Tak ada lah. Kerana niat tak betul. Jadi dalam Islam ni niat mesti betul, cara mesti betul. Kita orang biasa-biasa ni nak dapat betul tu payahlah. Jadi kita ni niat tu kadang-kadang betul, kadang tak betul. Cara pun kadang betul, kadang tak betul. Jadi nak beri jadi betul macam mana? Maka agama sediakan ruang bagi kita, iaitulah tobat. Itu je. Tobat je. Niat kita betul dah, nak sedekah, tolong orang. Cara mungkin tak betul. Dia bilang mana tak betul, kita istighfar. Mungkin ada kita kerja tak apa nak cukup masa, kita istighfar, kita ganti. Ada jadi betul balik lah. Sama lah niat tak betul kan. Tapi niat tu bila tak betul, kita istighfar, kita tobat, ada jadi lurus balik.
Jadi kaedahnya dua-dua kena betul. Tapi kena ingat juga, kita sebagai manusia biasa ni payahlah nak betul. Dia mesti ada hak tak betul. Jadi nak beri jadi hak tak betul, kita tobatlah, istighfar selalu. Bila tersilap, istighfar. Bila tersilap, balik. Bila silap, balik. Bila silap, balik. Sehinggalah kita balik kepada Allah. Saya kata. Itu Kemudian kita kata sesuatu perbuatan yang baik apabila dilakukan dengan niat yang tidak baik, maka ia menjadi suatu perbuatan yang tidak baik. Ini kita tumpu pula perbuatan niat dia tak baik pula. Tak boleh juga lah. Antaranya hadis Nabi SAW, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, mana-mana lelaki yang mengahwini seorang perempuan. Betul tak tu cara tu? Kahwin. Betul lah. Dia bukan berzina. Betul. Pahala besar ni kahwin ni. Digalakkan sangat. Orang lelaki, orang perempuan, bila cukup aja kahwin. Pahala besar. Separuh agama selesai kahwin. Besar tu kan? Besar tu. Jadi dia kahwin betul dah, dalam keadaan berniat untuk tidak memberikan maharnya. Nampak tu, niat tak betul. Kahwin betul dah, bagus dah, tapi dia punya niat dia tak betul. Fanawa alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an. Apa dia jadi? Mata yawma yamut wa huwa zanin. Maka dia mati. Ketika mana dia mati, dia itu adalah seorang penzina. Maaf, terjemahan tak betul. Tersilap tu terjemahan macam mana, terdelete macam mana, Wallahualam. Tapi terjemahan betulnya, mana-mana orang lelaki yang dia kahwin, betul lah dia kahwin, bagus, tak berzina, tapi dengan niat tak betul. Apa niat tak betul dia? Dia tak nak bayar mahar tu kepada perempuan hak dia kahwin, kepada isteri dia tu. Dia niat tak membayar, niat tak betul. Maka apa jadi pada dia? Waktu dia mati, dia itu seolah-olah macam seorang penzina. Dia berdosa. Kenapa? Kerana niat tak betul. Hak belah perempuan macam mana? Hak belah perempuan, hak perempuan, hak dia niat tak betul tu. Hak suami ni niat tak betul ni kan. Hak dizalimi tadi ni. Hak perempuan tak ada apa lah, dia dizalimi lah. Ataupun mungkin terbalik pula, hak perempuan ni dia kahwin kerana niat nak kahwin tu dah, tapi kahwin dengan niat dia nak ambil harta suami dia, contoh kan. Macam mana tu? Tak betul tu. Tapi dalam hadis ni dia sebut tentang seorang lelaki yang kahwin dengan niat tak betul. Sama je lah, belah lelaki ke belah perempuan, bila niat tak betul sama juga. Kemudian hadis ni juga sebut panjang lagi, wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an fanawa alla yu'tiyahu min thamanihi syai'an mata yawma yamut wa huwa kha'in. Mana-mana seorang lelaki, mana-mana orang lah, dia membeli daripada seorang lelaki, lepas tu dia berniat dia tak mahu nak bayar dia punya harga, maka waktu dia mati, dia itu dianggap sebagai seorang kha'in, pengkhianat. Kha'in ni istilah yang berat lah. Mana orang Islam yang tak betul. Jadi hadis ni nak cerita tentang apa? Tentang pentingnya niat. Padahal sah lah jual beli tu. Dia beli, saya beli, kawan ni kata saya jual, dia berhutang. Sah lah? Sah lah. Orang Melayu memang suka hutang. Itu kan. Apa bukti orang Melayu suka hutang? Buku 55 masih dijual sampai sekarang. Itu kan. Jadi sah lah dia beli tu. Tapi dia niat waktu dia berhutang tu dia tak mahu bayar. Itu jadi suatu malapetaka bagi dia. Waktu dia mati, dia dianggap sebagai kha'in. Mana mati celaka lah. Mati dalam keadaan tak sempurna mati dia. Kita ni buat apa pun lahir ingat mati. Insya-Allah. Kita nak buat apa kan? Masuk mati tu dalam kita punya
kita punya pertimbangan. InsyaAllah dia jadi stabil. Ya, masuk mati dalam consideration kita. Kita punya pertimbangan kita. Ni mesti orang kahwin. Nak terima ke tak mau terima menantu? Nak terima ke tak mau terima ni? Masuk Minang ni. Masuk nilai mati tu. InsyaAllah dia stabil sikit keputusan. Nak hantar anak pergi ke mana sekolah tahun depan? Masuk nilai mati. Aku mati esok macam mana? Aku nak anak aku macam mana? InsyaAllah keputusan tu akan jadi lebih sempurna. Itu kan. Ni nak melancong ke tak melancong? Di sekolah lah. Nak melancong ke tak melancong? Macam-macam lah. Masukkan mati sebahagian daripada pertimbangan. Dia akan jadi lurus sikit pertimbangan tu. Kemudian hadis Nabi juga sebut kepada kita, man adana dainan, barang siapa yang berhutang, wa huwa yanwi an yuaddiyahu addahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berhutang dalam keadaan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya pada hari kiamat. Mana niat tu? Berhutang, terpaksa berhutang. Nak buat macam mana? Kerana itu dalam Islam dibenarkan berhutang. Kerana manusia ni kadang-kadang memerlukan. Tapi bukan menggalakkan hutang. Kena jelas tu. Islam membenarkan berhutang. Tapi Islam tidak menggalakkan berhutang. Maksudnya kalau boleh tak berhutang, tak berhutang lah. Gitu, kena faham macam tu. Dalam bab hutang-berhutang ni, Islam dia membenarkan hutang. Kenapa? Kerana manusia ada beberapa keadaan dia sempit, maka dia perlukan sesuatu, maka dia berhutang. Kerana itu dia benarkan berhutang. Tetapi Islam tak menggalakkan berhutang. Apa bukti Islam tak menggalakkan berhutang? Kerana banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahaya berhutang. Bahaya orang tak bayar hutang. Jadi kerana itu kita kata Islam tak menggalakkan berhutang. Jadi kita kalau boleh janganlah berhutang. Gitu kan. Nak kahwin tak payahlah sampai berhutang. Berhutang pula kerana nak buat dia punya apa orang panggil tu? Pelamin. Tu kan. Pergi jumpa dengan tokai pelamin tu, saya tak ada duit lagi, boleh tak hutang? Tak boleh tu. Apa ada je lah. Apa ada je lah. Buat sendirilah pelamin tu. Dah lah khilaf lah tu. Setengah ulama kata tak boleh pelamin ni. Walaupun kita pegang kata boleh lah. Tapi setengah ulama kata tak boleh. Berhutang buat pelamin. Buat apa? Tak payah. Tak perlu. Nak melancong sampai berhutang, tak perlulah. Nak masuk saham sampai berhutang, tak perlu. Kan ada jenis saham-saham berhutang, lepas tu boleh masuk saham, dia bayar, kita dapat duit. Itu ada tak? Ada tak? Ada kan? Tak payahlah berhutang. Perlu baru berhutang. Nak buat rumah, tak ada duit sangat, berhutang lah. Nak buat macam mana? Kalau tak perlu, maka kita tak melihat ada keperluan berhutang. Tapi sistem sekarang tu lah masalah. Sistem sekarang ni, sistem sekarang ni dibina atas hutang. Kena faham ya? Sistem kita ni, sistem dunia sekarang ni dibina atas sistem ekonomi, sistem ekonomi kita dibina atas sistem hutang, kemudian bayar balik riba. Itulah sistem kita. Itulah sistem menyebabkan ramai orang miskin, menyebabkan ramai orang susah sebenarnya. Bukan tu je, kalau orang faham riba ni, dia menimbulkan dalam diri manusia ni tamak. Tu yang bahaya lagi. Tu yang lagi bahaya. Sistem riba ni. Kita pinjam 1,000, kita kena bayar 1,500. Ataupun kita bayar 1,020 ringgit. 20 ringgit lah riba tu.
Tapi dengan RM20 tu dia menimbulkan dalam diri manusia tamak. Tak cukup apa ada. Tak cukup apa ada. Dia jadi macam tu dalam masyarakat ni. Dah confirm dapat pencen 2-3. Tapi orang yang jadi politician ni pencen 2-3 bila dia pencen esok. Mengapa perlu ambil lagi sana, ambil sini lagi? Tamak. Kenapa tamak ni? Kerana sistem ekonomi tu, sistem riba tu menimbulkan tamak dalam jiwa. Tu bahaya lagi tu. Sistem riba juga menyebabkan manusia ni hilang rasa kesian. Dia tak kesian, dia fikir dia je. Kita perasan tak? Kita perasan tak? Kita perasan tak dalam masyarakat dia macam tu? Taklah semua, tapi secara umum dia jadi macam tu. Dia tak jadi sistem yang macam Nabi, iaitu kita menerima dan kita memberi. Ni kerja nak ambil je. Perasan tak macam tu? Nak ambil je. Hak miskin, cara hak miskin, nak ambil je. Ambil. Selagi boleh karek. Dia tidak sistem nak memberi. Nabi dah. Nabi dia mengajar kita walaupun menerima, mengambil, tapi memberi. Tengok hijrah. Kita hijrah Nabi kan. Hijrah Nabi SAW, Nabi pergi jumpa Abu Bakar. Nabi kata kita dah diizinkan hijrah. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku dah sedia tunggangan unta 2 ekor. Apa Nabi kata? Ya, aku terima. Mana aku terima unta yang kamu sediakan untuk aku bis saman. Nabi kata. Apa makna bis saman? Aku nak bayar. Nampak tak? Aku terima pemberianmu, tapi aku nak beri balik kamu. Itu yang Nabi ajar pada kita. Bukan jenis nak terima selagi boleh kan. Pencen nak, elang sana nak, yang ni nak sapu, semua nak sapu kan. Syarikat ni dia punya syarikat ni tak cukup dia, anak dia ni lagi kan. Tak sebut siapa lah, tapi nilai tu ada. Saya sendiri terasa dalam hati tu ada sikit-sikit banyak kat tu kadang. Kurang baca Quran, kurang semayang, jadi banyak gitu kan. Tapi Nabi dah, Nabi ajar kita terima tapi memberi balik. Waktu Nabi sampai dekat ni cerita hijrah kan. Kalau tengok Nabi macam tu. Kalau tengok waktu sampai dekat Madinah, waktu Nabi SAW nak bina masjid, maka disebut dalam kitab sirah, dalam kitab sunnah, Nabi nak bina masjid, maka tanah tu adalah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi pun nego. Nabi pun bincanglah dengan 2 orang anak yatim ni untuk dapatkan tanah tersebut. Nak bina masjid. Nabi nak. Kau tu Nabi lah, nak bina masjid. Maka 2 orang anak yatim ni kata apa? Rasulullah, kami nak beri je kamu. Nabi terima tak? Ya, Nabi terima. Kita memang boleh terima. Tapi Nabi lepas tu kata apa? Aku bayar. Dia tak terima saja. Dia tak terima je. Dia terima, ya, mu nak bagi ya. Okey, aku terima. Tapi aku bayar. Dan riwayat tu Nabi bayar. Berapa dinar Nabi bayar? 6 dinar kalau tak silap. Lupa dah saya. Tapi Nabi bayar lah. Tu sistem yang Nabi SAW ajar pada kita. Orang memberi kita, orang memberi kita merasa. Situ je pepatah kita. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita berilah balik. Ini orang memberi, kita rasa. Tapi yang kemudian tu baguslah. Orang berbudi, kita berbahasa. Yang kita buat balik, buat baik molek lah kan. Orang beri, kita cakap terima kasih. Pihak lagi boleh, pihak lagi molek, kita beri. Sepatutnya budaya kita budaya memberi. Barulah budaya kita berdiri atas diri sendiri. Tidak budaya yang disebut budaya nongkat-nongkat ni. Tongkat ni kena ada kerana kita bangsa yang telah dizalimi. Kena ada tongkat. Tapi tongkat dari pihak orang atas. Bagi pihak kita, kalau boleh kita tak mahu tongkat. Kalau orang beri, kita beri balik.
Patutnya gitulah budaya dia. Siapa ni sebut? Siapa ni? Kita punya ahli bijaksana orang kita ni, Perak ni, apa namanya? Mana orang Perak lah. Zakbar. Zakbar dia tulis buku dia kata dia bawa mari satu pemisalan bahasa Arab. Sedap pemisalan tu. Pemisalan ni supaya kita ni bergantung atas diri kita sendiri. Jangan duk nerima ya kan. Kita nerima, kita memberi. Dia kata mahaka jildaka mithlu zafrika fatawalla anta kulla amrika. Dia kata yang kali rasa sebut mahaka jildaka mithlu zafrika, tak ada lah yang boleh menggaru kulit kamu sesedap kuku kamu sendiri. Betul ke tak betul? Kalau kita gatal, kita garu ke sedap, orang lain garu. Kita garu lah sedap kan. Kalau orang lain garu rasa tak kena, atas sikit bawah sikit kan, mudahlah pergilah. Lah kali beli hak kayu tu garu sendiri kan. Jadi dia kata mahaka jildaka mislu zafrika, tak ada hak boleh garu gatal kamu tu, kulit kamu itu sesedap kuku kamu sendiri. Buat sendiri. Maka dia kata fatawalla anta kulla amrika, maka buatlah sendiri segala urusan kamu. Kita buat sendiri, jangan bergantung pada orang. Dia nak cerita tu lah kan. Tapi ni budaya, nak sebut budaya apa? Budaya menerima bagus, boleh terima. Orang beri hadiah jangan tak terima. Orang kata action, terima, tapi kita bagi balik. Orang bagi balik. Kaedah kita Jadi budaya tu sebab apa jadi tak bagus? Kerana sistem ekonomi kita berteraskan apa? Sistem ekonomi hutang, sistem riba, menjadikan manusia tamak. Lepas tu manusia ni jadi tak kisah, tak kesian ke orang, rasa nak fikir diri sendiri. Kemudian ada sekelompok manusia lain pula lawan yang tu pula, iaitu manusia yang dia nak terima aja. Tu rosak sistem kita. Baik, hadis ni dia peringat juga kepada kita tentang orang tentang penting niat tadi ya. Kemudian hadis ni dia kata wa man adana dainan wa huwa yanwi alla yuaddiyaha fama taqala Allah yaumal qiyamah dhananta anni la akhidhun li 'abdi bihaqqihi fayu'khadh min hasanatihi fatuj'al fi hasanatil akhar fa illam yakun lahu hasanat akhadha min sayyiatil akhar faju'ilat alaih. Barang siapa yang berhutang dalam keadaan dia berniat tidak mau membayarnya. Ramai orang berhutang tu niat tak mau bayar, ambil pinjaman lepas tu niat tak mau bayar. Bahaya dia, mana niat tak betul. Berhutang boleh, berhutang tu boleh, tapi bila niat tak betul. Apa niat tak betul? Niat tak mau bayar. Itu kan. Apa hadis ni kata? Maka ketika mana dia mati, Allah berfirman pada akhir kiamat, kamu ingat aku tidak akan menyempurnakan untuk hamba-Ku akan haknya? Ini orang yang dia ambil hutang daripadanya, dia tak bayar tadi. Adakah hak tu akan dibiar macam tu je? Tuhan tanya kan. Maka macam mana nak sempurnakan hak itu? Orang yang beri hutang dan tak dibayar balik. Maka dia ambil daripada kebaikan. Kebaikan siapa? Penghutang yang berniat tak mau bayar hutang tadi ni, dan dijadikan dalam kebaikan pemberi hutang. Masuk belah timbangan kebaikan orang yang beri hutang. Sebab beri hutang ni memang fadilat besar. Kalau ditanya antara bersedekah dengan beri hutang, mana lebih utama? Antara bersedekah, kita mari masjid, terbuh dalam duit, dalam tabung masjid, dengan orang minta hutang, kita beri hutang, mana lebih utama? Beri hutang lagi utama. Kata ulama, kenapa lebih utama beri hutang berbanding dengan menderma? Kerana memberi hutang tu ada dua perkara.
Pertama, tolong orang tu. Kedua, tolong agar maruah orang tu tak jatuh. Kita derma masuk tu masjid, kita tolong orang tak? Kan? Derma untuk pengajian, kita tolong orang nak mengaji. Tapi kita tak membantu dari sudut maruah. Ni orang ni minta hutang, boleh tak aku nak berhutang dengan kau? Kalau kita kata tak boleh, kata ulama yang bila orang tu minta hutang, ni orang baik-baik lah, bukan hak kaki hutang ni, kan? Orang yang baik-baik ni nak berhutang. Kata ulama, orang macam ni bila dia minta nak berhutang, sebenarnya dia telah menjatuhkan air muka dia. Itu sebenarnya. Tak percaya tuan-tuan, lagi saya keluar kan, mari minta hutang dengan saya. Contoh kan. Saya keluar kan minta hutang sikit ustaz. Malu lah, ada rasa malu lah. Ada manusia ada rasa malu. Nature manusia kan. Jadi kata ulama kena tu, di antara menderma dengan memberi hutang, lebih utama memberi hutang. Dua-dua tak dapat balik. Kalau hak jenis kita beri dia tak bayar balik kan, tak dapat balik kan. Kita hutang, kita derma pun memang tak dapat balik lah. Di mana lebih utama? Iaitu memberi hutang. Tapi bila orang tu dia beri hutang dan tak dibayar balik kepadanya, maka di akhirat esok dia dapat. Dia dapat ke akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau beri hutang ke orang tak bayar balik. Ada jenis orang ni berhutang, dia lupa hutang dia. Kita beri hutang kita ingat. Dia tak ingat. Saya beri hutang kat kawan. Sian kan? Anak ramai. Kita berilah hutang. Kita tahu dia nak dapat duit. Kawan, kita tahu kawan, bila berkawan ni kita tahu time bila dia dapat duit. Time bila dia akan dapat duit, kita kadang-kadang tahu, kadang-kadang lah kan. Kita tahu dia nak dapat duit ni, kita pun sebut lah. Syekh, boleh ikut Syekh yang hari tu ya? Hari tu yang mana? Ni faham dah ni. Hari tu yang mana? Takkanlah kita nak sebut rasa segan kan? Hari tu yang mana pula kan? Kalau ada spek mata ni, saya ketuk kepala dia. Marah. Dia buat lupa. Tak patut betul. Kadang memang perangai orang, ada setengah perangai macam tu. Ni esok lusa ni saya nak jumpa, saya nak sebut depan-depan ni. Yang hutang hari tu lah, gitu kan. Macam mana muka merah kan. Kadang-kadang kita nak jaga maruah orang, orang tak mau jaga maruah dia sendiri. Maka di hari akhirat esok diambil daripada kebaikan penghutang dan dijadikan dalam kebaikan pemberi hutang. Sekiranya tiada bagi penghutang itu kebaikan, maka diambil kejahatan pemiutang diberikan kepada orang berhutang tak mau bayar tadi ni. Ingat tak? Bayar hutang ni, siapa berhutang bahaya. Sebab tu kita kata berhutang dibenarkan dalam agama kita, tetapi tidaklah digalakkan. Jika ada keperluan, barulah kita berhutang. Tapi zaman sekarang ni memang zaman berhutang. Anak-anak tuan-tuan ni hak mengaji, habis mengaji ya. Nak bayar, saya silap ayah kena bayar dulu. Ayah kena bayar. Kita kena fikir ni tuan-tuan, macam mana nak ubah ni sistem ni. Bahaya ni sistem ni. Cukup bahaya sistem ni. Kita dah boleh agak dah setiap orang ni kan. Seorang yang graduate, kita dah tahu dah berapa hutang, dah boleh agak dah. Kalau dia mengaji engineering, berapa hutang dia. Kalau dia mengaji agama, berapa hutang dia. Mana kan dia mengaji pondok? Ayalah. Mengapa mengaji pondok tak ada hutang? Tok guru tak minta yuran. Saya mengaji dulu RM5 je. Tu pun bukan yuran apa, bayar elektrik. Takkan tok guru nak bayar elektrik kita. Nak free betul pergi pondok Patih. Sampai sekarang tak ada elektrik. Pondok tak ada elektrik. Rumah tok guru ada. Rumah tok guru ada lah elektrik. Belesah ada elektrik. Tapi pondok pelajar tak ada elektrik. Itu free semua. Tapi kalau mengaji sistem moden ni, kita boleh agak dah. Tuan-tuan, yang ni kan kena ada kesedaran lah ya. Kena ada kesedaran setiap kita, supaya mengaji percuma. Ada. Boleh ke tak boleh mengaji percuma ni?
Boleh sangat lah. Siapa tak boleh pula. Fikir sendirilah. Tapi boleh ke tak boleh, wallahualam, saya pada saya boleh. Teruk kita ni, kita sekarang ni ekonomi teruk. Tuan-tuan, ekonomi teruk tak teruk, saya selalu buat contoh, tuan-tuan boleh pakai contoh ni dan dia memang diterima. Omar Abdul Aziz tak perlu sampai 3 tahun lah nak repair negara. Omar Abdul Aziz perlu apa, setahun lebih je untuk repair corruption teruk dinasti Umayyah teruk. Dia punya ni teruk. Ni syair mari puji kan, pensyair ni mari puji khalifah. Puji khalifah, puji bukan lama puji. Baca syair bukannya sampai sejam. Baca syair setengah jam pun orang tak larat dengar dah. Sat je, berapa minit baca. Khalifah suka. Khalifah kata sedap gitu kan. Maka apa khalifah buat? Buka pintu Baitul Mal, ambil apa nak. Tu ada corruption dia. Level nombor 1 teruk. Tapi bila mari Omar Abdul Aziz, tak sampai. Sebab Omar Abdul Aziz memerintah bukan lama, 2 tahun gitu aja. Maknanya dalam tempoh setahun lebih tu selesai dalam masalah-masalah ni. Selesai. Sehingga bila dia pusing satu negara Islam, duit Baitul Mal lebih lagi. Kaedah fiqh, duit bila dihimpun mesti dibelanja tahun tu. Ini kaedah wang zakat. Duit bila dihimpun tahun tu kena belanja tahun tu. Jadi dia terpaksa kena belanja. Pusing satu negara Islam ni, pusing. Luah negara Islam waktu tu. Dinasti Umayyah ni luah. Sampai utara Afrika sana tu. Waktu meringkau sampai ke Tantan tu. Tantan apa benda sekarang? Uzbekistan, Tantan tu. Luah. Pusing semua balik ke Dimashq. Banyak lagi kata. Itu yang ceritanya orang buta dapat penunjuk jalan. Orang buta, dia buta dapat penunjuk jalan. N17 ke N19 saya tak tahu. Tapi nak ceritanya gaji siapa bayar? Kerajaan bayar. Berapa lama tu dia membetulkan corruption tu? Tak lama, sat je. Tapi syaratnya kena macam Umar Abdul Aziz tu kan. Dia kalau zaman moden ni disebut sebagai, dia tak boleh ada conflict of interest, tak boleh ada. Conflict of, dia panggil apa bahasa Melayu ni, conflict of interest. Dia sepatutnya hak nak menetapkan gaji bagi parlimen, ahli parlimen, tak boleh ahli parlimen. Gitu kan. Kalau ahli parlimen menetapkan gaji bagi ahli parlimen, itu nama dia conflict of interest. Sebab gaji itu adalah untuk dia yang tetapkan untuk dia. Kalau duit tu dia punya tak apa, tapi duit tu siapa punya? Duit tu orang ramai punya. Dia ambil duit tu, dia tentukan gaji dia. Tu conflict of interest, tak boleh kan? Salah. Kerana benda-benda macam ni lah antaranya sehingga kita terpaksa, kita nak anak kita pergi mengaji kena bayar. Demo pun cerdik lah, buat lah macam-macam tabung semua kan. Tapi sepatutnya tak perlu benda-benda itu. Dua benda je yang kena free dalam negara ni. Dua benda je tuan-tuan. Saya punya fikir lah kan. Dua benda je. Satu mengaji kena free. Lagi satu kesihatan kena free. Dua je. Free dua ni insyaAllah kita hidup tenang. Ini nak mati pun konsing. Aku nak mati mana? Hospital swasta ke hospital kerajaan? Lah ni aku mati kat rumah lah senang. Anda tak fikir lah. Dah ada fikir lah. Dia dah agak berumur ni. Nak mati di hospital swasta ke? Nak mati di hospital kerajaan? Tengok boleh. Ada dulu pernah ambil insurans ada. Kalau dia insurans biarlah aku sakit. Saya duduk sembang orang ambil insurans mahal kan. Dia ambil insurans mahal. Tak apa, biar sakit.
Tak nampak ada sistem. Dia ambil insurans semua sistem moden kan ni. Sistem yang berdiri atas terasnya apa? Riba. Dia ambil insurans mahal. Bila bersembang dengan dia, tak apa, biar sakit tak apa. Kalau tidak rugi bayar insurans. Gitu kan. Dua benda je kita nak hidup tenang ni. Dua benda je. Pendidikan biar percuma pada awal sampai hujung. Tanggungjawab kerajaan. Yang kedua, kesihatan biar percuma daripada awal sampai ke hujung. Tak apa. InsyaAllah hidup kita tenang, sempurna. Ha? Ha? Ayo ya. Ayo dengan elektrik ya. An-nasu syuraka'u fi salas. Itu kalau ikut hadisnya kan. An-nas syuraka fi salas. Manusia ni dia share 3 benda. Api, air dengan apa ni dia sebut ni tumbuhan-tumbuhan liar ni. Tumbuhan-tumbuhan liar. Pupuk rumpai ni free. Syuraka kita boleh ambil. Yalah sebaiknya rob itulah. Tapi asasnya lah ya. Asasnya. Dia kalau air, kalau ikut apa ni sistem moden kita ni, air tu bolehlah dibayar. Kerana apa? Kerana atas nak proses. Dia ambil. Tapi tak bolehlah dia ambil untung. Apa bukti dia ambil untung banyak sangat? Apa bukti dia ambil untung banyak sangat? Tanyalah staf kerja dekat syarikat air ni. Berapa banyak bonusnya? Itu saya rasa kurang sesuai lah. Kalau orang pejabat air minta maaf lah, marah lah kan? Tapi kita sebut, saya sebut lah, kita sebut lah. Tak ada dengki ke siapa, tak ada apa. Dia boleh letakkan harga cas atas dasar cas itu untuk dia proses, boleh. Tapi tak bolehlah sampai untung melampau. Untung melampau, buktinya bonus dia banyak kan. 6 bulan, 3 bulan, sama bank. Orang untuk tengah ekonomi teruk. Tengok bonus bank, tengok. Boleh ke macam tu? Orang ekonomi teruk ni. Kita tengok staff bank bonus tinggi. Bukan dengki, tak ada dengki. Tak ada masalah. Kan dia nak dapat bonus tu rezeki. Tapi bila kita tengok dari sudut apa? Dari sudut macam mana apa ni aliran kekayaan itu, hatta la takuna dulatan bainal aghniya, supaya tak ada kekayaan itu terleka pada orang-orang yang kaya saja. Itu prinsip Islam. Jadi kalau tanya air elektrik macam mana? Sepatutnya kalau boleh percuma, dipercumakanlah. Bila sudut hukum fiqah boleh ambil. Cuma tak boleh melampau. Gitu ya. Terdapat 2 perkara, 3 lah lebih tepat lagi ya, yang jika diniatkan untuk jenaka pun tetap dikira sebagai terlaksana, iaitu nikah dan talak dan raja'ah. Raja'ah ni kita panggil rujuk. 3 benda lah sebenarnya. Tapi kadang orang sebut nikah dengan talak aja, 2 lah. Pilihan hadis ni 3. Maksudnya dekat sini apa? Kita sebut awal-awal tu setiap perkara dengan niat. Tapi ada beberapa perkara niat ke tak ada niat ke, memang dia serius benda tu. Tak boleh buat main-main. Itu ya. Iaitu bab kahwin. Kahwin talak, tak boleh main-main. Maknanya kalau berlakon pun jadi. Kena hati-hati dia. Kena hati-hati. Yang duk melawak dengan kawan-kawan, biarlah anak aku. Kawan tu kata, boleh berapa? 2 pang dia. Okey, 2 pang hutang. Jadi tak? Jadi tak? Jaga baik-baik. Yang duk melawak benda macam tu. Duk sembang marah ke isteri. Lepas je lah isteri yang tu. Dia kata, ya apa lepas lah. Dia niat dalam hati lepas tu dengan erti makna talak. Jatuh tak? Jatuh tak? Jatuh.
Satu ke dua? Satu jadilah. Satu. Jangan buat main. Dua benda ni jangan buat main. Hak betul pun betul. Kalau dia main pun jadi betul. Dia hati-hati. Nabi kata, "Thalathun jadduhunna jadd wa hazluhunna jadd." 3 perkara yang sungguhnya ia adalah sungguh betul. Dan mainannya, main-main pun adalah sungguh juga. Apa dia? Kahwin, talak, rujuk. 3. Tapi setengah orang dia sebut kahwin dengan talak lah. Yang tepat lagi, kahwin, talak, rujuk. Orang lelaki yang duk main-main ni tapi jaranglah orang lelaki main-main benda ni Kerana orang lelaki ni dia ada fikiran dia kuranglah emosional. Hak jenis ni orang perempuan duk marah orang lelaki ni. Dia feminis. Duk marah orang lelaki tapi sebenarnya orang perempuan ada hak dia, jangan lupa. Orang lelaki dia boleh tolak isteri dia, orang perempuan ada tak hak dia? Ada. Orang perempuan pun boleh. Jangan tak tahu. Bukan nak suruh pergi minta ni kan. Tak, dia boleh. Dia ada akad dia. Orang perempuan banyak hak dia yang dia tak tahu. Kalau dia tak mahu dimadukan, boleh tak dia letakkan syarat waktu dia kahwin? Boleh tak? Waktu akad boleh letak syarat. Boleh letak. Aku nikahkan akan dikau anak aku dengan mahar berapa? Sekarang berapa mahar ni? 10,000. 10,000 dengan syarat tidak dinikahkan atas anak aku. Maksudnya tidak tak ada isteri kedua lah. Gitu kan? Boleh tak? Boleh tak ni makcik-makcik? Boleh. Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Hukum syarak boleh. Hak orang perempuan. Dia letak syarat macam tu. Wajib tak orang lelaki tadi patuh? Suami dia ni wajib tak patuh? Wajib patuh seumur hidup. Tengok-tengok dia apa? Dia nambah. Nambah ni lah, nambah lambat ni lah tuan-tuan. Ni pun nambah nasi apa ceritanya. Nambah nasi pula dia. 2 minggat. Apa? Tidak bersyarat yang dibuat sudah melanggar Al-Quran dan Al-Quran dan Islam tadi pun apa syarat Al-Quran? Ada tak syarat Al-Quran kata tak boleh? Tak ada. Dia bukannya satu kewajipan suami itu untuk menambah. Dah. Yang dilu wa aqrabu littaqwa. Apa nama seorang tu lebih ni lagi. Kalau tak boleh adil, dia bukan satu syarat suami seorang lelaki tu kahwin banyak dah. Dia mana tak ada lah. Tak adalah maknanya dia letak syarat tu membatalkan akad. Dia tak boleh lah kalau letak syarat, aku nikahkan engkau akan anakku dengan mas kahwinnya RM10,000 dengan syarat kamu tak boleh tidur sekali dengan dia. Sah tak itu? tak sah. Tak sah. Sah apa tak sah? Oh, tak tahu. Tak ada apa tu. Betul tu. Maksudnya itu syarat yang melawan akad. Akad kahwin, asas kahwin ni tidur sekali. Tengok dia letak syarat tak boleh tidur sekali. Itu tak sah. Tapi dia letak syarat kata tak boleh tambah atas anak aku. Mana tak boleh, istilah apa kita nak kata? Tak boleh memadukan anak aku. Ada membatalkan ataupun bertentang dengan akad kahwin tu? Tak ada. Dia boleh tidur, boleh bergaul, boleh semua. Cuma dia letak syarat tak boleh memadukan anak aku. Sah tak? Sah, boleh. Ya, wajib tak lelaki patuh? Wajib seumur hidup. Tengok ni cerita tadi. Tengok dah 10 tahun kahwin, dia nak nambah. Dia nambah macam mana tu? Sepatut tak boleh lah. Tengok dia tambah juga, dia berdosa. Dan ada hak bagi si perempuan isteri tadi ni untuk menuntut tadi.
Gitu ada hak orang perempuan, banyak hak orang perempuan dia. Tak mungkin kerana orang perempuan tak diberitahu ataupun tak bertanya, tak mengaji, maka dia tak tahu hak dia. Padahal hak dia banyak. Banyak sangat. Ha? Kursus kahwin tak beritahu juga. Wallahu a'lam tu kan. Kena marilah mengaji macam ni. Kita ceritalah. Ha? Ha. Ha. Dia letak syarat tak boleh madu atas anak aku. Tengok-tengok isteri yang tadi ni bermasalah, tak boleh beranak. Jadi tetap tak boleh. Tak ada masalah. Tak ada. Kerana bukan menjadi asas syarat dalam akad kahwin tu kena ada anak. Bukan. Ramai aja orang kahwin tapi tak ada anak, ada tak? Ramai ada. Sah kahwin tu. Cuma bila dia tak boleh ada anak, ada bincang baliklah. Suami isteri ni hidup atas perbincangan. Jadi kalau nak tambah, bincanglah balik walaupun dia dah awal dulu kan. Walaupun awal hari tu dia dah sebut kata syaratnya, dia terima syaratnya. Tengok-tengok dia nak kahwin, bincang baliklah molek. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau bincang boleh. Bincang. Kalau dah nak bincang pun tak berani, apa yang cerita menambah? Tak payahlah. Harap ke hurul ain je lah. Harap ke bidadari syurga lah. Semayang lebih, semua lebih. Dapat bidadari syurga. Tu je lah. So insyaAllah. Baik. Baik, kita berhenti sekadar dulu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Tapi bagus bila bincang macam ni. Kita suka nak cerita hak-hak orang yang dia tak perasan hak dia. Nabi didatangkan untuk beri hak bagi orang yang ditarik haknya. Kadang kita tak perasan tu hak kita. Orang perempuan banyak dia tak perasan tu hak dia. Orang perempuan boleh minta daripada suami macam-macam. Tapi dia tak perasan. Macam-macam boleh minta. Tak tahulah, yang tu saya tak tua lagi. Tapi macam-macam lah. Ngaji bila ngaji banyak benda tahu kan. Yang baik pada Allah Ta'ala, kurang tak banyak. Quli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.